England, Perancis, Itali. Tiga ni watak besar dalam memporak-perandakan khilafah Islam. England tuan-tuan tahu, saya sebut selalu dah. Perancis selalulah di Algeria dan sebagainya. Ini yang terlibat dalam Sykes-Picot Agreement kan 1916. Itali, dia masuk di mana? Dia masuk di Libya. Itali pun nak juga. Dia masuk di Libya. Dia landing kapal dia di India, di India pula dah. Di Libya, di Tripoli pada tahun 1911. Maka bila dia landing di Tripoli, dia minta agar kapal tu ada satu nama, saya terlupa. Dia minta agar penduduk Libya sokong dia, ikut dia, jangan melawan. There is no need for war, tak perlu perang, cuma patuh kepada kerajaan Itali, maka hampa selamat. Of course orang-orang Libya tak mau. Maka mereka ajukan surat kepada Uthmaniyah masa tu, minta pertolongan. Masa tu Uthmaniyah sedang berdepan dengan krisis Arab. Dia hampir nak tercetus revolusi Arab 1916. Tak tercetus lagi lah, hampir berlaku pergolakan Syarif Hussein dan sebagainya. Maka masa ni orang-orang di Libya ni berjuang bersendirian untuk bertempur dengan Itali. Sampai tidak ada orang kata apa, tak ada, nak kata tak ada orang tuju tak boleh, tapi tak ada siapa yang nak backup. Macam tu. Ibu kita Uthmaniyah sedang sibuk masa tu, berhadapan dengan krisis-krisis dalaman. Tiba-tiba Itali pula pergi masuk di Libya. Mujurlah Allah Ta'ala datangkan seorang lelaki yang nama dia, sebut Mudi Yasin ke? Sama anak nama dia Umar Mukhtar. Umar Mukhtar. Maka Umar Mukhtar menjadi satu figure besar, disebut sebagai the Lion of the Desert. Tuan-tuan, bayangkan bagaimana dia pimpin gerakan dia lawan dengan Itali sampai Itali jadi buntu. Depa boleh dengan senapang yang terbatas, senjata yang terbatas, macam Hamas hari ini bertempur Israel, lagu itulah. Sampai Mahmud Ziyadah sebut dalam kajian dia, ratio tentera Umar Mukhtar versus tentera Itali, seorang dengan 40 orang. Jurang dia. Tetapi every single time when there is a battle, setiap kali ada pertempuran, Umar Mukhtar menang. Sampai Itali jadi buntu. Ni geng ni ngaji apa ni? Pasal tactical Umar Mukhtar. Dia tak perlu serang gerila, tak perlu serang camp Itali, pasal dia tahu dia serang dia kena. Tetapi bila Itali keluar naik terak, dia pergi bom terak tu. Macam tu. Main 3-4 orang dia tangkap, dia ambil bekalan, dia ambil senjata, maka senjata makin bertambah. Itali sampai jadi buntu, tak tahu nak buat apa dah. Sampailah berlaku perjanjian damai. Itali yang minta. Dengan Umar Mukhtar punya tentera. Saya tak boleh kata tentera Libya, sebab yang betul-betul berjuang ni Al-Sanusiah ni, tarekat ni punya tentera. Berdamai okey, relax lah. Tetapi Itali tak sabar, dia mulakan balik perang. Dia mulakan balik perang 1919. Tuan-tuan bayangkan punya lama. Okey, baik, saya telajak. Sebelum tu, kan saya kata Itali main landing 1911. Kan saya kata Libya minta tolong Uthmaniyah. 1912 Uthmaniyah senyap tanda tangan kerjasama, bukan kerjasama, tanda tangan kesepakatan dengan Itali. Yang ni kita sedih. Disebut sebagai Lausanne Treaty. Lausanne, L-A-U-S-A-N-N-E. Orang akan kata, Ustaz, Lausanne ni bukan 1923 ke? Itu zaman Atatürk. Lausanne ada 2 kali. Satu 1923, satu 1912. Kalau nak double check, 1912 itu disebut juga sebagai Ouchy Treaty, O-U-C-H-Y, yang berlaku pada 18 Oktober 1912. Perjanjian kerjasama ataupun perjanjian peace treaty antara Itali dengan Uthmaniyah. 1912 tuan-tuan, Uthmaniyah belum jatuh. Okey, dan disebut sebagai pencetus daripada Lausanne Treaty. Sebab tu disebut sebagai Lausanne Treaty juga. Maknanya Uthmaniyah dalam keadaan Itali duk serang Libya ni, mau ada Uthmaniyah boleh pergi buat salam dengan Itali. Itu yang Libya begitu marah. Sebab tu kalau orang tanya kenapa bila Uthmaniyah jatuh dulu Islam tak sensitif sangat, pasal masa tu banyak dah negara-negara Islam yang terasa hati dengan Uthmaniyah masa tu. Kita tak burukkan Uthmaniyah, tak burukkan Sultan terakhir Uthmaniyah hebat kan, Sultan Abdul Hamid. Tapi kita dah bincang dah itu kan. Tetapi itulah hakikatnya. Kabinet yang ada dalam tu masa tu pergi jadi petualang,
pi sokong Itali, pi berdamai lah. Pasal mereka takut kalau tak berdamai sekali lagi daripada Libya naik ke atas. Maka dalam perjanjian Oci Treaty itu 1912, 18 Oktober tu be exact, Itali ada hak eksklusif ke atas Tripoli. Mencetuskan kemarahan rakyat Libya. Why? Apa buat macam ni kat kami? Ibu kita macam mana? Kenapa buat macam ni? Maka Umar Mukhtar memutuskan kita perang sendirilah kalau macam ni. Itu yang sambung perang tu. Perang sungguh-sungguh tuan-tuan. Sampai 1921 seorang tentera daripada Umar Mukhtar belot didedahkan tempat persembunyian Umar Mukhtar dan dia ditangkap. Perang, saya ulang ini saya berani ulang. Saya baca 5-6 sumber dan saya tanya 5-6 tokoh. Semua setuju. Kalau 10 kali perang di padang pasir, 10 Umar Mukhtar menang dengan Itali. Sebab tu orang panggil dia singa padang pasir. Taktikal yang dia buat di padang pasir tu tak tahulah, saya pun tak boleh bayang padang pasir nak taktikal macam mana. Tapi cerdiknya Umar Mukhtar. Dia dipenjarakan 1921 kerana pembelotan seorang pegawai dia. Tetapi kuasa Allah lebih besar. Dan bila dia masuk dalam penjara, dia pandai berhujah. Sebab masa tu Itali dah duduk atas Libya. Sebab kesan perjanjian Oci tu. So pakai undang-undang law dia apa. Maka fight atas nama law. Umar Mukhtar pandai law dia apa. Pandai bahasa Inggeris dan sebagainya. Maka dia dibebaskan tahun 23. Dia bebas tahun 23 tuan-tuan. Dia tak bagi muka dah. Dia perang sungguh-sungguh. Sampai Itali buntu mana nak tangkap Umar Mukhtar ni. Tak boleh tangkap. Licik, pandai, cerdik, tangkas. Akhirnya kuasa Allah Ta'ala lah, Itali pun dengan bantuan mai merata ni, UK mai Perancis mai 1931, selepas 20 tahun. Kan dia landing 1911. Selepas 20 tahun ke 30 tahun? 31 20 1911 20 tahun. Dia dapat tangkap Umar Mukhtar. Ditangkap, dipenjara, dipukul beliau. Masa tu Umar Mukhtar umur 70 lebih lah. Berjuang sampai umur 70 lebih. Ditangkap, diheret di depan orang ramai, dibawa ke tali gantung. Maka masa dia naik ke atas tali gantung, dia letakkan tali di tengkuk beliau. Dia pun nak tutup kepala dia, kata tak payah. Aku nak menghadap Tuhanku dalam keadaan aku tak malu dengan benda ni. Hukuman kat atas dia tali gantung. Undang-undang barat lah ni kan. Maka masa tu saya baca dalam cerita kematian beliau, dia pakai spek mata tau. Dia buka, dia pegang. Dia genggam kuat. Wallah ta'ala alam apa maknanya. Dia genggam kuat. Lepas tu dia berucap, bukan berucap, dia cakap sesuatu sebelum dia mati. Mungkin dia minta dia cakap, atau mungkin dia cakap lah. Dia kata apa? Terima kasih. Terima kasih wahai Itali. Aku sebelum ini tidak terkenal, tetapi dengan apa buat macam ni kat aku akan hidup 1000 tahun lagi. Ataupun aku akan kekal hidup selama-lamanya. Dengan apa bunuh aku ni, aku akan kekal hidup di hati orang Islam. Betul kata-kata dia. Sampai hari ni kita kenang dia. Dengan apa bunuh aku ni, orang akan kenal aku. Dan aku akan hidup di hati mereka. Umar Mukhtar. Maka bila dia digantung tu tuan-tuan, dia genggam. Bila meninggal dia lepas, momen tu sedih lah. Jatuh spek mata dia pecah. Dan akan habis lah. Pecah lah negara-negara Arab. Bila tuan-tuan kematian beliau, kita kena ingat tarikh ni, jangan lupa. 16 September, sama dengan hari Malaysia. 16 September 1931, hari syahidnya Imam pejuang Umar Mukhtar, the Lion of the Desert. Perjuangan dia hebat lah. Digantung dia, dan digantung dalam keadaan dia tidak menyembunyikan muka dia. Dan dia kata, percayalah kematian aku ini akan menghidupkan hati-hati yang mati. Allahu Akbar. Itu Umar Mukhtar. The sentence on you, Omar Mukhtar, is death by hanging in public. From God we come, and unto God we shall return.
tanah Jawa masa tu berlaku pertempuran antara kerajaan Belanda dengan 3-4 kerajaan di tanah Jawa. Besar kan Sumatera, saya tak tahu sangat, tapi Pulau Jawa lah, Sumatera lah, dia ada tempat-tempat Palembang, Kalimantan kan, pulau-pulau besar ni kan. Tuan-tuan mesti tahu cerita ni, cerita Pangeran Diponegoro kan. Satu lagi cerita Imam Bonjol dengan perang Padri. Oh, satu cerita yang cukup hebat. No? Saya nak petik sikit dia. Bagaimana ketika mana Belanda masuk. Ini pengajaran untuk kita, pengajaran untuk orang Arab tadi ni. Sebelum Belanda masuk, Imam Bonjol ni gelaran kepada ulama-ulama lah. Dia masuk dengan geng Padri. Padri ni bukan paderi. Padri ni disebut sebagai Kesatuan Ulama di Bonjol masa tu. Bonjol ni Sumatera ke? Tak ingat. Tapi di Indonesia lah. Masa tu ada krisis. Berlaku perang Padri. Perang Padri perang apa? Perang antara ustaz-ustaz, orang agama, ulama dengan orang kampung. Berlaku. Kes apa? Bukan orang kampung, maaf, orang adat. Contoh, ustaz rawatan Islam bergaduh dengan tok bomo kampung. Dia ni pakai Al-Quran, dia ni pakai jampi serapah, bergaduh. Ustaz ni bawa zikir-zikir, hadis-hadis. Depa ni bawa segala ritual-ritual Hindu Buddha dulu, bergaduh. Ya. Orang ni kata nikah bagi mudah lah, senang. Orang ni kata, mana boleh bagi mudah, biar mati anak, jangan mati adat. Anak mati tak apa, adat kena pelihara. Padahal nak menikah tu anak dia. Kan? Adat cukup kuat dengan adat. Yang ni cukup kuat dengan agama. Berlaku clash, maka berlaku perang. Perang Padri masa tu. Dan tuan-tuan, jadi bila saya baca sirah ni, saya rasa macam syok betul ya. Sebab apa? Belanda dapat hidu. Belanda masa tu mula bertapak sikit-sikit. Bertapak dah, tapi dia nak bertapak ke Sumatera tu, dia baru dapat hidup. Okey, minta maaf lah kalau bukan Sumatera, Jawa. Saya tak pun nak ingat sangat. Dia sekali main ni. Tapi Imam Bonjol lah. Belanda dapat hidup. Okey, cantik. Perang saudara. Islam sama Islam. Geng adat ni Islam. Geng adat ni Islam. Ni pun Islam juga. Cuma yang ni dia mementingkan agama, ni mementingkan adat. Sekarang berlaku tak? Saya rasa berlaku lagi. Clash antara adat dengan agama ni kan. Baik. Sebab tu dalam usul fiqh kita ada kaedah uruf al-adatul muhakamah. Kadang-kadang adat setempat jadi hakim, jadi hukum. Kadang-kadang, bukan setiap masalah. Contoh saya cerita tu kan, pergi kedai mamak, order teh tarik, roti canai, makan kenyang lah, banyak nak lagi. Ikut hukum dia tak boleh pasal dah masuk perut dah, banyak nak lagi. Tapi sebab adat setempat, uruf orang faham dah, saat lagi confirm dia banyak, maka boleh. Itu kata al-adatul muhakamah. Okey, itu kaedah usul fiqh. Baik, tapi pertempuran dua ini Belanda dapat hidup. Tuan-tuan tahu apa Belanda buat? Dia masuk, dia jolok, cucuk di tengah-tengah. Macam England buat dekat As-Saud dengan Sharif Hussein. Sebiji. Tetapi tuan-tuan, bijaknya orang Indonesia ni, bila mereka tengok Belanda masuk, mereka cepat-cepat berdamai. Dan kedua-dua ini, geng adat dengan geng agama, bersatu halau Belanda keluar. Padahal dia tengah perang ni. Tengah perang. Tetapi usir dulu penjajah ini, usir dulu kafir ini. Kita Islam sama Islam, memang kita bosan kita. Tetapi bila nak bertempur dengan kafir, kita kena bersatu sat dulu. Bersatu dululah sampai terandah dia keluar, barulah kita bergaduh pula. Okey lah, it's okay lah berbanding dengan sampai tak mau berdamai langsung. Masa tu tuan-tuan, ada seorang lelaki, nama dia Sintot Ali Bashar. Bukan Kedah punya orang tuan. Sintot Ali Bashar. Saya sebut nama nak suruh tuan-tuan cari homework. Sintot Ali Bashar ni, dia ialah panglima muda Imam Diponegoro ni, di tempat lain. Masa tu perang berlaku serentak. Ni di Diponegoro, ni di Bonjol. Sintot Ali Bashar ni, sekarang saya faham, Sintot itu adalah gelaran yang Uthmaniyah bagi untuk pahlawan muda. Dia pergi ambil bai'ah di sana. Memang power dia. Tiba-tiba dia daripada Diponegoro ni, dia pergi di Bonjol, dia pergi sokong Belanda. Kacau. Dia pergi sokong Belanda. Masa ni Belanda dah lah bertempur dengan dua orang kerajaan Islam, dua orang kelompok Islam. Tiba-tiba Sintot Ali Bashar ni pergi sokong dia, Belanda seronok. Rupanya Sintot ini orang pakat maki dia pengkhianat.
Rupanya tuan-tuan, dia pergi masuk dalam kem Belanda, dia ambil senapang Belanda, dia bagi kat puak ni, dua beradik ni. Dia pergi ambil senapang, dia bagi, dia ambil pistol, dia bagi, dia ambil pedang, dia bagi. Apa saja taktikal Belanda, dia habang. No, ini, dia rela nama dia dicemuh. Dia rela dia ni dibenci. Dia rela orang kata dia ni pelahap kuasa. Dia rela orang kata dia ni lah tak sedap diri, dah tua bangka dah. Tetapi biarlah nama dia busuk, asalkan dia dapat stabilkan keadaan balik. Lah dua-dua puak benci kat dia. Saya sebut pasal Sintot Ali Bashar lah. Tuan-tuan macam pikat nama lain je ni. Sampai sekarang Sentot kan? Sentot. Tuan-tuan macam ingat nama lain tak? Saya baca buku Indonesia, saya bincang dengan kawan saya orang Indonesia, dia kata tak. Bukan, dia kata Sintot Ali Bashar ni memang jahat orangnya. Memang jahat, pengkhianat. Saya sembang dengan seorang kawan lagi di UAE, orang Indonesia, dia kata tak. Memang Sintot baik, tapi sampai sekarang tak terdedah lagi. Bukan semua orang tahu dia baik. Orang masih percaya yang dia jahat. Saya punya pendirian, saya nampak dia baik. Sebab akhirnya yang hukum dia Belanda. Kalau dia jahat, takkan Belanda nak hukum dia kan? Dia mati terbuang. Tuan-tuan boleh pergi ziarah makam dia. Dia ada lagi kan? Tak tahulah. Tapi sekadar saya baca macam baik. Tapi masih lagi orang percaya dia jahat. Tapi itulah dia, Ali Bashar ni. Biarlah dunia membenciku, asalkan kau dapat mendamaikan dua puak, menstabilkan balik keadaan, biarlah orang tak suka kat dia pun. Oh tuan-tuan, ini politik yang mahal. Dan raja-raja Kristian Eropah yang Katolik, Kristian Katolik, memang menolak The Knight Templar. So dia mencari manakah kuil, manakah gereja, manakah kerajaan yang tak pro Katolik. Di sana ada kerajaan Scotland, dan mereka beramai-ramai pergi ke Scotland dan bergabung dengan golongan-golongan yang asal lagi duduk di Scotland yang mengamalkan ajaran Kabalah, berjumpa di sana, membentuk antara The Knight Templar dengan golongan gelap ini, menyebabkan lahirlah Illuminati dan Freemason.